Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar karangan respon terbuka. Teknik menulis perenggan isi. Standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Seterusnya, standard pembelajaran 3.4.3 menulis perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis menggunakan bahasa yang gramatis. Objektif pembelajaran, pelajar dapat menulis dua perenggan isi dengan bahasa yang gramatis, kritis dan kreatif. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri karangan respon terbuka. Yang pertama, terdapat 4 soalan yang dikemukakan dan pelajar perlu memilih satu soalan sahaja. Markah yang diperuntukkan 70 markah. Cadangan masa menjawab 1 jam 30 minit. Panjang karangan 350 hingga 500 patah perkataan. Pelajar perlu akur pada jumlah perkataan yang telah ditetapkan. Soalan dikemukakan berdasarkan domain pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Semua soalan berformat boleh dikemukakan dalam bahagian ini. Seterusnya, seperti pelajar telah sedia maklum, pelajar dikehendaki menjawab karangan respon terbuka ini pada bahagian B, kertas 1. Berikut merupakan huraian domain pembelajaran. Yang pertama, domain peribadi, berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran dan masyarakat sekeliling. Yang kedua, domain awam, berurusan dengan perkhidmatan, badan pentadbiran, aktiviti sosial dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, domain pendidikan, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus. Dan yang keempat, domain kerjaya, berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan persediaan menyertai alam kerjaya. Mari kita lihat teknik menulis perenggan isi. Perenggan isi hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi 5 ayat dalam satu perenggan. Ayat-ayat tersebut ialah ayat judul atau ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, ayat penegas dan juga pelajar boleh memasukkan ungkapan menarik semasa menulis perenggan isi. Mari kita lihat satu persatu. Ayat judul. Ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan. Ayat ini boleh diletakkan di bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Ayat huraian. Huraian lanjut tentang isi utama yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama. Seterusnya, ayat contoh. Ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan bertujuan untuk memperkukuh hujah. Ayat kesan, ayat yang memperlihatkan kesan atau implikasi daripada sesuatu tindakan atau perbuatan atau kejadian. Akhir sekali, ayat penegasan, ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian yang dikemukakan. Ayat ini biasanya mempunyai penanda wacana seperti tegasnya, oleh itu, sehubungan dengan itu dan sebagainya. Mari kita lihat pula contoh soalan domain peribadi. Di India dan Thailand, kes kematian telah berlaku akibat terlalu asyik bermain permainan dalam talian
Di India, kes berlaku selepas seorang remaja mengalami serangan jantung akibat adrenalin mangsa mengalir deras kerana kegairahan bermain selama 6 jam sebelum meninggal dunia. Di Thailand pula, seorang remaja mengalami strok selepas bermain permainan dalam talian secara berterusan dan terbaring tidak bernyawa di hadapan komputernya. Dengan berdasarkan dua kes di atas, permainan dalam talian telah menimbulkan kesan yang tidak baik, iaitu kematian. Peristiwa ini membuktikan bahawa permainan dalam talian sebenarnya memberikan kesan negatif. Oleh hal yang demikian, anda dikehendaki membincangkan kesan negatif permainan dalam talian kepada remaja selain kematian. Berdasarkan soalan ini, pelajar perlu mengenal pasti tema dan juga tugasan soalan. Berdasarkan soalan ini, tema yang dapat dikenal pasti ialah permainan dalam talian. Tugasan soalan, kesan negatif permainan dalam talian kepada remaja selain kematian. Mari kita lihat cadangan idea berdasarkan soalan yang telah kita lihat tadi. Yang pertama, kesihatan remaja akan terjejas. Yang kedua, remaja banyak membuang masa disebabkan terlalu asyik dan seronok bermain permainan dalam talian. Yang ketiga, membazirkan duit untuk mendapatkan komputer yang mempunyai spesifikasi sistem yang sesuai dengan pelbagai permainan. Contoh jawapan untuk perenggan isi 1. Antara kesan negatif yang dialami oleh penggemar permainan ini ialah kesihatan mereka akan terjejas. Ini merupakan ayat judul. Aktiviti ini akan menimbulkan tindak balas neurologi yang memberikan perasaan gembira dan mendorong pemain untuk bermain secara berterusan. Remaja yang terlibat dalam permainan ini lazimnya mengabaikan waktu makan dan juga waktu tidur mereka. Dua ayat di atas ini merupakan ayat huraian. Sebagai contohnya, mereka tidak mahu berhenti untuk makan atau tidur pada waktu yang sepatutnya kerana mereka mahu mencapai kemenangan atau menambah mata dan meningkatkan kedudukan. Ayat ini merupakan ayat contoh. Keadaan ini menyebabkan mereka mengalami ketagihan melampau sehingga mereka sanggup mengorbankan keperluan utama dalam kehidupan demi permainan tersebut. Ayat yang seterusnya ini pula merupakan ayat kesan. Dan akhir sekali ialah ayat penegasan. Hal ini menjadi bukti bahawa permainan dalam talian mampu menjejaskan kesihatan remaja. Mari kita lihat pula contoh jawapan untuk perenggan isi 2. Selain itu, remaja banyak membuang masa disebabkan terlalu asyik dan seronok bermain dengan permainan dalam talian hingga tidak mengambil kisah akan hal keluarga. Ayat ini merupakan ayat judul. Keutamaan terhadap permainan melebihi aktiviti harian atau minat yang lain terutama keluarga. Tingkah laku kebanyakan pemain terlibat dalam permainan dalam talian ini sering mengalami gangguan yang signifikan terhadap keluarga atau fungsi penting kehidupan lain. Dua ayat di atas ini merupakan ayat huraian. Sebagai contohnya, mereka lebih suka duduk di depan komputer berbanding dengan aktiviti bersia-sia bersama keluarga. Ayat ini merupakan ayat contoh. Hal ini menyebabkan hubungan mereka dengan ibu bapa semakin renggang. Ayat kesan dan akhir sekali ialah ayat penegasan. Oleh itu, remaja sering terlibat dengan permainan dalam talian ini banyak membuang masa sedangkan masa itu emas. Seperti yang telah saya terangkan pada slide yang sebelum ini, pelajar boleh memasukkan ungkapan menarik, peribahasa, slogan dan sebagainya dalam menghasilkan perenggan isi supaya dapat menghasilkan karangan yang baik dan juga cemerlang. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada para pelajar. Sekian, terima kasih.